Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Saudara Bapak yang saya amat hormati semua. Dalam keadaan yang hujan begini, musim tengkujuh, kalau di Sabah, rupanya ada yang panas. Apa yang panas adalah berkaitan dengan isu Sanusi yang disaman RM 1 bilion. Rupanya ada di kalangan rakyat Malaysia, saya tidak boleh kata semua, tapi kebanyakannya komen mereka tidak mahu pemimpin yang kotor. Sudah pasti. Bukan saja di Sabah, Sarawak, dan Semenanjung, bahkan seluruh Malaysia rasanya mahu pemimpin yang paling atas ataupun wakil rakyat adalah yang bersih. Jadi mana-mana yang kotor, terlibat dengan kes mahkamah, kes rasuah, dan sebagainya, yang menunjukkan mereka itu kotor, mungkin layak dipecat ataupun layak digantikan. Jadi berkaitan dengan status ataupun keputusan terkini, DSAT serah LOD tuntut Sanusi ganti rugi RM 1 bilion. Kalaulah Sanusi benar-benar disaman RM 1 bilion dan perlu membayar RM 1 bilion, adakah Sanusi berisiko untuk bankrupt, berisiko untuk muflis, hilang jawatan sebagai Menteri Besar, hilang kelayakan sebagai ahli Dewan Undangan Negeri, dan hilang kelayakan sebagai pemimpin parti? Nah, saudara-saudara, kalau benarlah Sanusi bersalah, adakah beliau boleh ditangkap dan masuk penjara? Jadi saudara-saudara yang saya amat hormati, antara persoalan yang paling utama adalah mampukah Sanusi membayar RM 1 bilion ini sekiranya benar-benar beliau disaman RM 1 bilion. Ataupun mungkin ada parti-parti yang akan bantu Sanusi untuk melangsaikan RM 1 bilion ini. Persoalan yang seterusnya pula, adakah duit Perikatan Nasional untuk membayar, untuk membantu Sanusi? Nah, itu hanya menjadi pertanyaan. DSAT Group Sendirian Berhad telah pun menyerahkan surat tuntutan kepada Menteri Besar Kedah Datuk Seri Muhammad Sanusi. Pengerusi eksekutifnya, Datuk Seri Azizul Tandek, berkata, surat tersebut diserahkan melalui peguam mereka, Tetuan Gunas Seharan dan Linda, berhubung kenyataan yang dikeluarkan Muhammad Sanusi pada 7 November di Majlis Perbandaran Sungai Petani Kedah. DSAT Group dan Mahsuri Medical Center MMC mengemukakan surat tuntutan bagi menuntut agar Datuk Seri Muhammad Sanusi memohon maaf secara terbuka, menarik balik kenyataannya, dan membayar ganti rugi sebanyak RM 1 bilion. Menurutnya, Muhammad Sanusi yang juga Presiden Persatuan Bola Sepak Kedah diberikan tempo 10 hari untuk berbuat demikian. Mampukah Sanusi mencari RM 1 bilion dalam tempo 10 hari ini? Jika beliau gagal mematuhi segala tuntutan dalam masa yang telah ditetapkan, DSAT Group dan MMC akan memulakan prosiding di mahkamah dengan serta-merta tanpa memaklumkan kepada YAB Menteri Besar Kedah. Jadi saudara-saudara, berkaitan dengan ini, apa komen Anda? Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Saudara-saudara, kita dikejutkan sebelum ini berkaitan dengan nama-nama besar daripada kepimpinan Perikatan Nasional yang terpalit dengan rasuah, yang terpalit dengan kes mahkamah, yang terpalit dengan siasatan SPRM. Antara nama-nama besar ini adalah Menteri Besar PAS sendiri, yaitu Menteri Besar Perlis. Setelah kita dikejutkan dengan berita tersebut, kali ini satu lagi berita menggemparkan di mana perombakan Exco Perlis berlaku. 2 adun digugurkan, tapi kota bersatu kekal. Nah, siapa 2 adun yang digugurkan ini? Mungkin ada di antara penonton video hari ini yang berkata sepatutnya pemimpin yang kotor dipecat, pemimpin yang tidak bersih, yang mempunyai kes rasuah, mahkamah, dan siasatan SPRM
sepatutnya dipecat. Mungkin ada di antara Anda yang menonton video ini berkata, mungkin layak MB Perlis dipecat. Jadi berkaitan keputusan itu kita nantikan saja. Jadi ini satu yang berlaku, rombakan Exco Perlis, 2 adun digugurkan, ataupun mungkin dengan kata lain dipecat. 2 anggota Dewan Undangan Negeri Bersatu digugurkan daripada jawatan Exco Kerajaan Perlis, yaitu Zikri Aftar Ishak Tambun Tulang dan Megat Hashirat Hasan Pau. Bagaimanapun, tempat mereka digantikan oleh adun lain daripada parti itu juga, yaitu Abu Bakar Hamzah, Kuala Perlis, yang juga pengerusi Bersatu Perlis, dan Marzita Mansor dari Sena. Adakah 2 adun Bersatu yang digugurkan, tapi tempat mereka juga digantikan oleh daripada parti Bersatu juga mempunyai kesalahan sehingga mereka digugurkan. Justeru, kota 3 daripada 8 tempat untuk Bersatu kekal. Bagaimanapun, difahamkan terdapat juga perubahan portfolio dalam rombakan oleh Menteri Besar Muhammad Syukri Ramli daripada PAS itu. Wan Zikri mengesahkan perkara itu ketika dihubungi Malaysia Kini. Ya, saya dan seorang adun juga dari Bersatu digugurkan. Seorang lagi adun Bersatu dalam Kabinet Negeri ialah Izizam Ibrahim Dun Titi Tinggi. Adakah ini sedikit sebanyak boleh menyebabkan percaturan di dalam kerajaan negeri yang ditakbir oleh Perikatan Nasional ataupun ditakbir oleh PAS Bersatu? Adakah ini boleh menyebabkan satu perselisihan faham ataupun mungkin pergaduhan kalau ayat yang lebih kasar? Saudara-saudara, berkaitan dengan ini, apa komen Anda? Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Tuan-tuan dan puan yang saya amat hormati. Satu lagi berita yang panas. Sebelum ini kita dengar ada saja usaha untuk menjatuhkan kerajaan perpaduan pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan kali ini pula ada konon berkata BN akan keluar daripada Pakatan Harapan, daripada kerajaan perpaduan, dan di situ tumbanglah Anwar Ibrahim. Nah, saudara-saudara, kebanyakan yang berkata begini mungkin adalah musuh politik Anwar Ibrahim. Namun ini satu lagi tulisan daripada Syabuddin Husin yang pasti menggemparkan. Zahid Hamidi jangan tolak begitu saja tawaran untuk jadikannya Perdana Menteri. Ketika berucap merasmikan konvensyen BN wilayah persekutuan semalam, Ahmad Zahid mendedahkan terdapat usaha untuk menarik gabungan itu keluar daripada kerajaan perpaduan dan seterusnya mengangkat pemimpin daripada BN sebagai Perdana Menteri. Macam mana BN memberikan ataupun menaikkan calon PM mereka sekiranya mereka tidak dapat menubuhkan kerajaan? Adakah BN akan bergabung bersama dengan PAS dan Bersatu? Sedangkan Zahid Hamidi sebelum ini ada membuat kenyataan, kalau saya tak silap, tidak mahu bergabung dengan PAS sekiranya Presiden PAS masih lagi Hadi Awang. Sekiranya Hadi Awang masih memegang jawatan Presiden PAS. Pengerusi BN merangkap timbalan Perdana Menteri, berkata, pelbagai usaha kini dilakukan pembangkang untuk menjadi kerajaan semula. Ada ahli parlimen mereka datang berjumpa dengan saya menawarkan sesuatu, yaitu mahu membentuk kerajaan baharu di bawah panji-panji kerajaan perpaduan. Mereka mahu masuk semula kerajaan dan minta diberikan jawatan 4 menteri. Ada juga yang tawarkan, kononnya mahu menggantikan kerajaan sedia ada dan melontarkan menjadikan kita pemimpin daripada BN sebagai Perdana Menteri. Sebelum saya teruskan dalam ulasan ini, rasanya kalau BN dan PN bergabung, agak-agak Muhyiddin Yassin mahukah kalau calon Perdana Menteri daripada Barisan Nasional?
Agak-agak Hadi Awang mahukah? Mahukah Hadi Awang melihat Zaid Hamidi menjadi Perdana Menteri? Dan begitu juga Muhyiddin Yassin. Zahid Hamidi yang juga Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah berkata, beliau bagaimanapun dengan tegas menolak cadangan berkenaan. Walaupun Zahid menolak cadangan PN itu, tapi saya ingin mencadangkan agar beliau tidak menutup terus pintu hatinya terhadap pelawaan tersebut. Jangan letak titik nokta dulu, letak tanda koma saja buat ketika ini. Kaji dengan mendalam dan tengok kiri kanan terlebih dahulu. Jika bersesuaian, jangan sesekali dilepaskan peluang tersebut. Lagipun, jika pelawaan blok pembangkang itu ingin menjadikan pemimpin BN sebagai PM, sudah tentulah pemimpin berkenaan adalah dirinya. Sebagai pengurusi BN dan Presiden UMNO, tiada sesiapa yang lebih sesuai untuk menjadi Perdana Menteri. Kiranya jajaran politik baru berjaya diwujudkan. Takkan Zahid Hamidi tak mahu jadi Perdana Menteri? Maka itu jangan dilepaskan makanan sedap yang coba dihidangkan, nanti menyesal hingga akhir zaman. Jadi saudara-saudara yang saya amat hormati semua, di dalam tulisan ini berkata, tetapi bersama jajaran baru dan berjawatan pula sebagai Perdana Menteri, Zahid mempunyai lebih kuasa untuk meminta yang lebih daripada jumlah biasa. Untuk itu bagi kali ketiga, pikirkanlah semula tawaran keemasan blok pembangkang itu. Jadi kalau ada usaha yang sendiri, sudah Zahid Hamidi akui bahwa ada usaha daripada kepimpinan pembangkang Perikatan Nasional untuk menarik BN untuk membentuk kerajaan baru dan ditawarkan calon Perdana Menteri daripada Barisan Nasional. Adakah Zahid Hamidi akan memulakan langkah itu? Ataupun mungkin Zahid Hamidi sudah tolak mentah-mentah? Kita nantikan saja selepas ini.